Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada siapa yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube Cikgu Saiful. Dan anda semua dijemput untuk subscribe YouTube channel saya. Para pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan membincangkan fizik tingkatan 4 KSSM bagi bab 3 kegravitian, standard kandungan 3.1 hukum kegravitian semester. Pada kali ini kita akan sambung standard pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu 3.1.3 menghubung kait pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semester, iaitu G. Apakah yang anda tahu berkaitan dengan pecutan graviti? Pecutan graviti adalah pecutan suatu objek akibat daripada daya tarikan graviti bagi seunit jisim. Pecutan graviti juga dikenali sebagai kekuatan medan graviti, di mana rumus bagi pecutan graviti ialah G bersamaan dengan F per M. G adalah merujuk kepada pecutan graviti, F adalah merujuk kepada daya graviti dan M adalah jisim objek. Pecutan graviti adalah diklasifikasikan dalam kuantiti vektor, iaitu kuantiti fizik yang mesti mempunyai magnitude dan arah. Unit SI ialah Newton per kilogram atau meter saat kuasa negatif 2. Baiklah, meter saat kuasa negatif 2 kita akan gunakan dengan lebih lagi lah, sebab kita tahu bahawa ini merujuk kepada pecutan. Baiklah, semasa kita mempelajari berkaitan dengan berat, berat adalah bersamaan dengan mg. Semasa bab 2, bagi subtopik ataupun standard kandungan 2.8, kita bincang berkaitan dengan berat. Berat adalah bersamaan dengan mg. Berat adalah merujuk kepada daya. Kita gantikan berat dengan W. W digantikan dengan F. F adalah bersamaan dengan mg. Kita dapatlah apa yang ditunjukkan pada rumus yang diberikan. Kita teruskan pembelajaran kita. Saya harap para pelajar dapat mengimbau kembali apa yang para pelajar telah pelajari sebelum ini. Itu yang pertama adalah berkaitan dengan hukum gerakan Newton kedua, di mana rumusnya adalah bersamaan dengan F equal to mg. F sama dengan mg. G adalah merujuk kepada pecutan graviti. Yang kedua yang perlu awak semua ingat adalah berkaitan dengan hukum kegravitian semester Newton, di mana rumusnya adalah bersama dengan F adalah sama dengan G darab M kecil darab M besar bahagi dengan R kuasa 2. Ataupun sebelum ini kita belajar F adalah bersamaan dengan G besar darab dengan M1 darab dengan M2 bahagi dengan R kuasa 2. Kita teruskan dengan kaedah menerbitkan rumus pecutan graviti iaitu G. Ini para pelajar boleh melihat aktiviti 3.4 dalam buku teks muka surat 83. Bagi menerbitkan rumus pecutan graviti, kita akan merujuk kepada dua situasi. Situasi pertama adalah kita melihat daya graviti yang menyebabkan objek jatuh dengan pecutan graviti bumi. Dan yang kedua, kita akan lihat daya graviti yang menarik objek ke arah pusat bumi. Baik, untuk kes yang pertama, daya graviti yang menyebabkan objek jatuh dengan pecutan graviti adalah merujuk kepada hukum gerakan Newton yang kedua, di mana rumus yang kita telah lihat tadi adalah F bersamaan dengan mg. Bagi kes kedua,
Okay, daya graviti yang menarik objek ke arah bumi ini dibincangkan dalam hukum kegravitian semesta Newton. Rumus yang kita dah tahu adalah F bersamaan dengan G M kecil M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okey, apa yang dimaksudkan dengan G besar? G besar adalah merujuk kepada pemalar kegravitian. M kecil adalah merujuk kepada jisim objek. Okey, M kecil adalah jisim objek. M besar adalah jisim bumi. Okey, manakala R adalah merujuk kepada jarak antara pusat bumi dengan pusat jasad. Okey, kat sini F adalah merujuk kepada daya graviti. M adalah merujuk kepada jisim objek. G adalah merujuk kepada pecutan graviti. Okey, jadi kita lihat kat sini F adalah sama dengan F. Jika ini kita ambil sebagai persamaan pertama. Okey, kegravitian semesta ini kita ambil sebagai persamaan yang kedua. Okey, kita samakan persamaan satu adalah sama dengan persamaan yang kedua. Kita susun dan kita akan dapat mg bersamaan dengan G besar darab M kecil darab M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okey, so kiri dan kanan mempunyai nilai huruf M, huruf M kecil. Jadi M kecil adalah merujuk kepada jisim objek. Kedua-dua bahagian ada jisim objek, maka kita cancelkan. Kita cancelkan M kecil, maka yang rumus yang tinggal adalah G kecil adalah bersamaan dengan G besar darab M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okey, berdasarkan kepada rumus yang kita telah terbitkan sebentar tadi, maka kita akan dapat G adalah bersamaan dengan G besar darab dengan M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okey, M besar adalah merujuk kepada jisim bumi. G besar merujuk kepada pemalar kegravitian semesta di mana nilainya tetap iaitu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Unitnya adalah Newton meter kuasa 2 kilogram kuasa negatif 2. Okey, manakala G kecil adalah merujuk kepada pecutan graviti, manakala R kuasa 2 merujuk kepada jarak antara pusat bumi dengan pusat jasad. Okey, R ini kita boleh gantikan nanti dengan R tambah H. Okey, R tambah H iaitu G bersamaan dengan G besar M besar bahagi dengan dalam kurungan R besar campur dengan H kuasa 2. Okey, apa yang dimaksudkan dengan R besar? R besar merujuk kepada jejari bumi, manakala H merujuk kepada ketinggian objek dari permukaan bumi. Okey, jika nilai G dan M adalah malar. Okey, jika nilai G dan M adalah malar, ini dua ni malar. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pecutan graviti? Okey, kita tahu G adalah bersamaan dengan G besar M besar bahagi dengan R kuasa 2. Jadi apabila G dan M ini malar, digantikan dengan 1, maka kita akan dapati bahawa G adalah berkadar songsang dengan jarak, berkadar songsang dengan jarak. Maksudnya apa? Jika jarak di antara objek dengan pusat bumi bertambah, maka pecutan graviti akan berkurang. Itu maksudnya. Okey, berkadar songsang. Atau jika jarak antara objek dan juga pusat bumi berkurang, maka nilai bagi pecutan graviti akan bertambah. Berkurang. Kalau R berkurang, G akan bertambah. Okey, info. Arah pecutan graviti bumi sentiasa ke arah pusat bumi. Sebab itu kita nampak objek-objek dia akan jatuh
ke bumi, kerana arah percutan graviti sentiasa merujuk ataupun sentiasa menunjuk ke arah pusat bumi. Kita nak lihat variasi nilai G dan juga R. Bagaimana nilai G dan R ni boleh berubah-ubah. Okay, kalau kita tengok tadi berdasarkan kepada persamaan, nilai G tu akan bertambah jika nilai R-nya berkurang. Atau sebaliknya, jika R bertambah, G akan berkurang, atau jika R berkurang, G akan bertambah. Kita tengok kes yang pertama. Untuk kes pertama, nilai R nilai R adalah lebih besar daripada R besar. Dia ada dua R ni, R kecil dengan R besar. R kecil merujuk kepada jarak antara pusat pergi kepada pusat, macam ni lebih kurang daripada pusat bumi pergi kepada pusat jasad. Itu R kecil. R besar ni apa? R besar ni adalah jejari bumi. R besar adalah merujuk kepada jejari bumi. Jika R kecil ni lebih besar daripada jejari bumi, R besar, maka kita akan dapat persamaan yang inilah, apa yang kita dah buat tadi. Percutan graviti bagi R lebih besar daripada R besar, maka kita akan dapat ialah berkadar songsang. Ini rajah yang menunjukkan, rajah di bawah menunjukkan jasad berada di satu ketinggian dari pusat bumi. Daripada pusat bumi sampai kepada ketinggian yang maksimum tu, ataupun satu kedudukan, itu adalah merujuk kepada R. Di mana tadi kita dah lihat R adalah sama juga dengan R besar campur dengan H. R besar merujuk kepada jejari bumi, H menunjukkan kepada ketinggian objek daripada permukaan bumi. Kes yang kedua, jasad di atas permukaan bumi. Jika jasad di atas permukaan bumi, maksudnya jaraknya R, jarak di antara pusat bumi dengan pusat objek adalah sama dengan jejari bumi. Jadi apabila sama, maka R kecil akan jadi sama dengan R besar. R kecil adalah sama dengan R besar. Dia dah sama dah sebab duduk dekat permukaan. Dia duduk dekat permukaan ni. So apabila duduk dekat permukaan, maksudnya dia adalah sama dengan R ni adalah sama dengan jejari bumi. So apabila kita gantikan nilai, kita akan dapat percutan graviti bagi objek yang berada di atas permukaan bumi ialah samaan dengan 9.81 meter saat kuasa negatif 2. Sebab tu apabila kita nak menukarkan unit melibatkan nilai G, kita gunakan nilai G adalah bersamaan dengan 9.881. Kes yang berikutnya ni apabila R kurang daripada jejari bumi. R besar adalah jejari bumi. Apa berlaku jika berlaku kepada nilai G jika R kecil ni, jarak antara R kecil adalah jarak di antara pusat bumi dengan pusat objek. Manakala R besar adalah jejari bumi. Yang itu kena jelas, perbezaan antara R besar dan juga R kecil. Jika ini kita lihat situasi rajah ni menunjukkan, kalau kita tengok sini M ni adalah dia bumi dia, bumi ni permukaan yang bumi yang putih ni merujuk kepada yang berada dekat dalam bumi. So jisimnya M prime. Percutan graviti bagi R adalah kurang daripada R besar. Kita dapati bahawa percutan graviti bersamaan dengan Gm prime per R kuasa 2. Ini boleh lihat bagaimana untuk menghasilkan hubungan. Yang pentingnya kita lihat kat ujung ni lah, ujung ni.
So kita boleh rumuskan bahawa G dia adalah berkadar terus dengan R. G dia berkadar terus dengan R. Okey, ni untuk kes yang ketiga. Maksudnya kalau R tu besar, percutan graviti juga akan besar. Okey, ini berlaku bila? Berlaku bila situasi ni? Berlaku semasa nilai R-nya adalah kurang daripada jejari bumi. Maksudnya dia berada dalam bumi lah. Okey, so kita boleh rumus tadi berdasarkan ni graf. Graf ni kena ingat lah. Graf ni kena ingat. Okey, ini kosong. Kosong ni maksudnya ini R kan. R besar. R besar ni merujuk kepada jejari bumi. Okey, ni R besar, jejari bumi. Okey, daripada pusat bumi sehingga kepada permukaan bumi, kita lihat bahawa G-nya meningkat. Meningkatlah. Berkadar terus. Berkadar terus. Okey, apabila objek tu menjauhi, objek tu menjauhi permukaan bumi, maksudnya R dia sentiasa bertambah lah. R-nya lebih besar daripada jejari bumi, situasinya akan jadi berkadar songsang. Okey, kita lihat semula kat sini. Kalau kurang daripada jejari bumi, kita akan dapat G-nya adalah berkadar terus. G-nya adalah berkadar terus dengan R. Okey, jika kedudukan objek lebih besar daripada jejari bumi, okey, situasi yang kosong warna putih ni, kita akan dapati bahawa percutan graviti adalah berkadar songsang dengan R kuasa 2 dia. Ya, ini berkadar songsang lah. Ini graf berkadar songsang. Okey, nilai G adalah berkadar terus. Kita baca nota sikit. Nilai G adalah berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R kurang daripada R besar. Okey. Bagi situasi yang kedua, nilai G adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih besar atau sama dengan R. Okey, ini kena faham lebih mendalam lah, supaya kita tak confuse. So situasi ataupun kedudukan objek dengan permukaan bumi itu sangat penting lah dalam kita menentukan nilai G, ataupun kita nak buat hubung kait antara G dan juga R. Perkara-perkara yang sangat penting untuk awak ingat. Pada rajah 3.12, ini dalam buku teks, menunjukkan sebuah satelit dengan ketinggian h dari permukaan bumi, iaitu R. Okey, so dekat permukaan bumi ni R. Dekat permukaan bumi ni R. Okey, R besar, permukaan daripada jejari bumi, kat jejari bumi ni R. R besar adalah merujuk kepada jejari bumi. R kecil daripada pusat bumi ni dia akan pergi ke objek. Objek contohnya kat sini adalah satelit. Okay. R besar adalah merupakan jejari bumi dan R kecil adalah jarak satelit itu ke pusat bumi. Itu jejari orbit lah. Okey. So kita lihat di kedudukan dengan ketinggian h dari permukaan bumi, jarak daripada pusat bumi adalah R sama dengan R besar campur dengan R campur dengan h. Ini kena ingat. Okey, dengan itu percutan graviti adalah sama dengan G samaan G besar darab G kecil M besar bahagi dengan dalam kurungan R besar tambah dengan H kuasa 2 kan. Okey, R besar ni apa? R besar adalah jejari bumi. Okey, H ni adalah ketinggian satelit dari bumi, dari permukaan bumi. Okey. Itu untuk situasi jika satelit ni berada di atas. Okey. Kalau objek tu berada di permukaan bumi je, berada di permukaan, maka kita akan dapat
Rumus yang inilah. Jika di permukaan bumi ketinggian H adalah sifar, maka R kecil adalah sama dengan jejari bumi, iaitu R besar lah. Maka kita akan gantikan gantikan pecutan graviti di permukaan bumi, G bersamaan dengan G besar darab M besar bahagi dengan R besar kuasa 2. M besar adalah merujuk kepada jisim bumi. Kita kembali semula lah, kita ingat semula rumus asalnya G adalah sama dengan G besar M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okey, jika objek berada di bumi dan di atas permukaan bumi, maka G akan dapat G M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okey, R adalah sama dengan R besar. Okey, jika objek berada pada ketinggian tertentu, kita tahu juga G adalah bersamaan dengan G besar M besar bahagi dengan R kuasa 2. Tapi R ini kita merujuk kepada objek berada pada satu ketinggian tertentu, maka R adalah bersamaan dengan R besar campur dengan H. Maka rumus yang kita akan dapat adalah G sama dengan G besar M besar bahagi dengan dalam kurungan R besar campur dengan H kuasa 2. Okey. Baiklah, Baiklah, mari kita sama-sama melihat contoh yang pertama. Okey, dalam contoh pertama diberikan jisim bumi ialah 5.97 darab 10 kuasa 24 kg dan jejari bumi ialah 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Hitungkan pecutan graviti di permukaan bumi. Nilai G adalah bersamaan dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 kg kuasa negatif 2. Okey, soalan pengiraan, bagaimanakah kaedah untuk kita selesaikan? Okey, yang pertama, kita senaraikan maklumat yang diberikan dengan simbol. Okey, gunakan simbol yang sesuai. Yang betul lah, guna simbol yang betul. Okey, maklumat yang diberikan yang pertama adalah jisim bumi. So, simbol untuk jisim bumi adalah M besar kan. M besar adalah bersamaan dengan 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Okey, maklumat yang seterusnya, jejari bumi. Jejari bumi simbolnya apa? Simbolnya R besar. Okey, adalah bersamaan dengan 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Okey, yang berikutnya adalah nilai G. Diberikan adalah nilai G besar. Nilai G besar adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Apakah unitnya? Newton meter kuasa 2 kg kuasa negatif 2. Okey, apabila kita dah keluarkan maklumat yang diberikan, apa yang kita kena ingat? Okey, kita lihat apakah rumus yang sesuai untuk mencari pecutan graviti. Okey, rumus yang kat sini adalah G kecil adalah bersamaan dengan G besar darab dengan M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okey, ini rumus dia, R kecil. Tapi yang kita dapat adalah R besar. Okay, sebab. Kemudian kita baca semua soalan. Hitungkan pecutan graviti di permukaan bumi. Okay, seperti mana yang kita dah bincangkan tadi. Jika berada di permukaan bumi, R kecil itu adalah bersamaan dengan jejari bumi, iaitu R besar. Dan kita boleh gantikan rumus kita nanti dengan G adalah bersamaan dengan G besar, M besar bahagi dengan R besar kuasa 2. Okey, jadi apabila kita dah dapatkan rumus yang kita nak guna, maka kita gantikan nilai dalam rumus. Okey, mari kita gantikan. So, G adalah bersamaan dengan G besar, nilainya adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, nak tulis unit pun boleh, tak nak pun tak apa. Okey, kemudian darabkan dengan M besar adalah merujuk kepada jisim bumi.
iaitu nilainya adalah 5,97 darab 10 kuasa 24. Bahagikan dengan R kuasa 2, bukan nilai R tu merujuk kepada jari bumi, iaitu nilainya adalah 6,37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Jangan lupa. Okey, tekan kalkulator. Berapa jawapan yang awak dapat? Okey, saya dapat nilainya adalah 9. Okey, nilai 9,81 unit meter. Tuliskan unit meter saat kuasa negatif 2. Okey. Itu untuk soalan yang pertama. Okey, sekarang kita sambung untuk melihat contoh yang kedua. Untuk contoh kedua, soalannya ia berbunyi, sebuah satelit pengimejan radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? Okey, diberikan nilai-nilai G besar bersamaan dengan 6,67 darab 10 kuasa negatif 11, M besar bersamaan dengan 5 darab 97 darab 10 kuasa 24, manakala R besar adalah merujuk kepada 6,37 darab 10 kuasa 6 meter. Okey. Untuk mudah kita cuba lukis dulu gambar. Okey, ini ada bumi. Okey, kemudian ada satelit. Satelit ni kelilingi bumi, ini satelit. Okey. Enggak ada satelit lah ya. Okey, ketinggian satelit dengan permukaan bumi, ketinggiannya adalah 480 km. Okey, so kilometer ni kita kena tukar kepada meter. Okey, kita akan dapat 480 kilo. Kilo adalah 1000. Okey, meter. Kemudian itu H ni H. Ni bersama dengan H lah. H tu apa? H adalah jarak daripada objek kepada permukaan bumi, ya. Okey, kemudian ada jarak R, R besar. R besar diberikan, R besar adalah untuk jejari bumi, ya, 6,37 darab 10 kuasa 6 meter. So nanti dalam rumus kita ada R kecil kan. R kecil adalah jarak di antara pusat bumi sehingga kedudukan satelit. Okey, seperti biasa kita keluarkan maklumat. Maklumat yang kita ada, iaitu G. G besar adalah merujuk kepada pemalar kegravitian semester, iaitu 6,67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 kg kuasa 2. Maklumat lain adalah G sen bumi, M besar, iaitu 5,97 darab 10 kuasa 24 kilogram. Maklumat lain adalah R besar, jejari bumi, iaitu 6,37 darab 10 kuasa 6 meter. Okey, dan yang terakhir maklumat yang kita ada adalah H. H adalah ketinggian satelit daripada permukaan bumi, iaitu 480,000 meter. Okey, kita tukar terus dalam SI unit. Kemudian kita cari rumus yang sesuai. Rumus asal kita ada adalah G bersamaan dengan G besar darab M besar bahagi dengan R kuasa 2. Tapi dalam kes sekarang ni R kuasa 2, R adalah sama dengan R besar campur dengan H. Maka rumus kita adalah G bersamaan dengan G besar M besar bahagi dengan R besar campur dengan H kuasa 2 kan. Seterusnya apa kita kena buat? Kita kena buatlah kita gantikan ni nilai. Gantikan nilai G besar nilainya 6,67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, darab dengan M besar. M besar ialah 5,97 darab 10 kuasa 24. Okey, bahagikan dengan R besar campur dengan H. Berapa nilai R besar? 6,67
37 darab 10 kuasa 6 meter. Okey. H. Berapa nilai H? 480,000 480,000. Okey, yang ni H ni kalau kita nak tukar dalam bentuk standard piawai pun boleh ya. Dia setara dengan 4.8 darab 10 kuasa 5 meter, sama. Sebab yang lain ni semua dalam bentuk piawai. Yang ni kita nak buat bentuk piawai pun boleh. Tak perlu tukarlah, siap-siap. Okey, tekan kalkulator. Berapakah nilai G yang telah awak dapat berdasarkan kepada pengiraan? Okey, nilai G yang dapat adalah nilainya 8.49 meter saat kuasa negatif 2. Okey, boleh lihat fahamkan semula contoh yang kedua. Baiklah, berdasarkan kepada penerangan yang telah saya berikan sebentar tadi dan juga contoh-contoh latihan yang kita telah selesaikan, mari kita sama-sama menyelesaikan latihan yang berikutnya. Soalan yang rajah menunjukkan objek A berada di permukaan bumi dan objek B berada pada ketinggian H dari permukaan bumi. R adalah jejari bumi, R kecil adalah jarak objek dari pusat bumi dan M besar adalah jisim bumi. Berdasarkan maklumat di atas, terbitkan pecutan graviti dalam sebutan G besar, M besar, R besar dan H bagi objek A dan juga objek B. Okey, soalan ni dia menyatakan ada dua objek lah. Okey, objek A dan juga objek B. Okey, objek A ni berada di permukaan bumi, manakala objek B berada di satu ketinggian daripada bumi. Okey, soalan minta untuk kita terbitkan berdasarkan sebutan G besar, M besar, R besar dan juga H. Okey, kita kembali kepada rumus asal dia. Rumus asalnya adalah G adalah bersamaan G kecil, pecutan graviti adalah sama dengan G besar. G besar adalah pemalar kegravitian semesta, dan darab dengan M besar adalah merujuk kepada jisim bumi bahagi dengan R kuasa 2. Okey, R kecil adalah merujuk kepada jarak objek dengan pusat bumi. Kita pergi kepada kes yang pertama, objek A. Okey, objek A ini kita lihat bahawa R kecilnya adalah bersamaan dengan jejari bumi. Okey, so berdasarkan kepada rumus ni, okey, kita gantikan ataupun kita hasilkan rumus berdasarkan sebutan yang diperlukan. So untuk A ni H tidak terlibat, maka kita akan dapat G adalah bersamaan dengan G besar M besar bahagikan dengan R besar kuasa 2. Kita gantikan R kecil dengan R besar sahaja. Okey, untuk objek B. Okey, objek B kita lihat bahawa H dia R kecil adalah sama dengan jejari bumi campur dengan satu ketinggian, ada H, ada ketinggian dia. Maka berdasarkan kepada rumus asal, kita gantikan R kecil dengan nilai dalam kurungan ni. Okey, so G adalah bersamaan dengan G besar, M besar bahagi dengan R besar campur dengan H kuasa 2 kan. Okey, ni dalam sebutan sebab soalan minta terbitkan pecutan graviti dalam sebutan G besar, M besar, R besar dan juga H. Okey, diberi jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 meter.
Dan pemalar kegravitian semester G besar adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, hitungkan nilai percutan graviti bagi objek A. Okey, so ini kita dah tahu, ni yang kita letakkan M besar di jisim bumi kan, M besar. Okey, kat sini adalah R besar. Ini maksudnya kita nak keluarkan maklumat berdasarkan kepada rumus ataupun berdasarkan kepada simbol. Okey, jisim bumi simbolnya M besar. Jejari bumi simbolnya adalah R besar. Manakala pemalar kegravitian semester rumusnya adalah simbolnya adalah G besar. So apabila kita dapat simbol-simbol ni, ini akan membantu kita menyelesaikan masalah. Okey, nilai percutan graviti bagi objek A, okey, tadi kita dah cuba terbitkan. G adalah bersamaan dengan G besar M besar bahagi dengan R kuasa 2. R besar. Dan masukkan nilai sahajalah. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Berapa jisim bumi? Jisim bumi adalah 5.97 darab 10 kuasa negatif 10 kuasa 24. Okey, bahagi dengan R kuasa 2. R dengan kuasa 2 6.37 darab 10 kuasa 6. Yang punca kuasakan dia, maaf, kuasa 2 kan, bukan punca kuasa, kuasa 2 kan. So sama dengan, okey, tekan kalkulator. Okey, dapat 9.81 meter saat kuasa negatif 2. Okey, itu untuk situasi jika objek berada pada permukaan bumi. Okey, sama dengan contoh yang kita telah buat tadi. Okey, sekarang ni jika H ni adalah bersamaan dengan 345 km. So maksudnya kita tukar kepada kilo ni kepada nombor, kita akan dapat 345 kilo adalah ribu kilometer. Atau kita boleh tukar kepada standard form, iaitu 3.45 darab 10 kuasa 5. Macam mana dapat 10 kuasa 5? Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sudah dapat 5. Okey, so apa rumus dia tadi? G adalah bersamaan dengan G besar, M besar bahagi dengan R besar campur dengan H. Okey, apa kena buat? Gantikan nilai, masukkan nilai dia. Okey, G besar adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, M besar adalah jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, kena bahagikan dengan jejari bumi campur dengan ketinggian. Okey, jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, darabkan dengan 3.45 darab 10 kuasa 5. Okey, berapa? Okey, nilai yang akan dapat adalah 8.83 meter saat kuasa negatif 2. Okey, so ada dua nilai yang kita dapat kat sini. Apa yang boleh simpul dengan nilai yang kita dapat kat sini? Okey, kita boleh simpulkan bahawa jika kedudukan objek jauh daripada permukaan bumi, nilai percutan graviti akan menjadi rendah. Okay, kita lihat kepada soalan yang berikutnya. Okay, rajah menunjukkan 3 buah satelit A, B dan C berada pada ketinggian yang berbeza dari permukaan bumi. Hitung percutan graviti yang bertindak ke atas setiap satelit. Maklumat yang diberikan, G bersamaan dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2, kg kuasa negatif 2. R bumi, R besar adalah bersamaan dengan
6.37 darab 10 kuasa 6 meter, dan jisim bumi adalah 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. Okey, so kita lihat kat sini kedudukan yang berbeza lah, ni untuk C, okey, ni untuk A dan juga untuk B. Okey, maksudnya ketinggian berbeza berdasarkan kepada nilai yang diberikan. Untuk C, ketinggiannya adalah 590, 590 meter. Untuk A 250 km. Maaf, untuk C 590 km. Untuk A 250 km, manakala untuk B adalah 370 km. Okey, so kita tengok apakah rumus yang kita nak gunakan. Sebab sekarang ni situasinya objek berada pada ketinggian tertentu daripada permukaan bumi. Okey, jadi apabila objek berada pada satu ketinggian tertentu daripada permukaan bumi, maka kita akan gunakan rumus ni lah. Okey, G kecil adalah untuk percuitan graviti, bersamaan sama dengan G besar. G besar adalah pemalar kegravitian semesta. M besar adalah jisim bumi. R besar adalah merujuk bahagi dengan R besar tambah dengan H kuasa 2. R besar adalah merujuk kepada jari bumi. So, tiga maklumat ni, okey, G besar, M besar dan juga R besar telah diberikan maklumatnya. H, ni H je kita akan ganti nantilah berdasarkan kepada kedudukan. Okey, rumus dah ada. Macam biasalah. Keluarkan ataupun masukkan nilai. So G yang pertama, G untuk A. G untuk A adalah samaan dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, darab dengan 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, darab tambahan. Tambah. Okey, tambah dengan berapa untuk A? Okey, 250,000 kuasa 2 kan. Okey. Berapa ni jawapan yang awak dapat? Tekan kalkulator. Okey, kalkulator tekan, akan dapat nilainya adalah 9.07 Newton kg kuasa negatif 1 atau boleh kita tulis 9.07 ms kuasa negatif 2. Okey, untuk A. Okey, untuk B pula. Okey, percuitan graviti bagi B, samaan rumus yang sama, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, bahagi dengan berapa ketinggian B? Okey, 370 darab 10 kuasa 3. Okey, kenapa 10 kuasa 3? Sebab kilo. Kilo ni adalah samaan dengan kilo adalah sama dengan 10 kuasa 3 kilometer. 1 kilometer adalah bersamaan dengan 10 kuasa 3 meter. Okey, nak tulis 250,000 pun boleh. Nak tulis 370 darab 10 kuasa 3 pun boleh. Okey, tambahkan dengan jari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, kemudian tekan kalkulator. Kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Okey, berapa jawapan? Jawapan 8.77 ms kuasa negatif 2. Okey. Selesai untuk soalan nombor 2. Okey.
Untuk C pun sama. Untuk C pun sama. Okey, C sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, darab dengan M besar adalah jisim 5.97 darab dengan 10 kuasa 24 bahagi dengan, okey, dalam kurungan R besar ni adalah berapa jaraknya? 590 darab 10 kuasa 3 campur dengan jejari bumi 6.37 darab dengan 10 kuasa 6 tutup kurungan kuasa 2 kan dia. Tekan kalkulator. Kita dapat 8.22 ms kuasa negatif 2. Okey, so berdasarkan kepada ketiga ketinggian satelit yang berbeza ni, kita akan dapat nilai yang berbeza. Okay, semakin tinggi nilai H ataupun semakin tinggi nilai R, nilai bagi pecutan graviti akan menjadi berkurang. Kita tengok C lah. C ni yang paling tinggi. Okay, satelit C paling tinggi dan dia punya pecutan graviti yang paling rendah. Okay, ini jawapan dia. So berdasarkan kepada apa yang telah kita bincangkan daripada awal tadi, apa yang kita boleh rumuskan adalah yang pertama, pecutan graviti boleh diterbitkan daripada persamaan hukum Newton kedua dan juga hukum kegravitian semester Newton. Okay, yang kedua, kita dapati bahawa pecutan graviti bumi dipengaruhi oleh jarak antara pusat bumi dan juga objek. Semakin bertambah jarak antara pusat bumi dengan objek, maka semakin rendahlah nilai pecutan